Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Cikgu Marin Wahyuni binti Mansor, Guru Pemulihan Khas SK Pekan Telipuk, Tuaran Sabah. Pada hari ini, saya ingin menerangkan serba sedikit mengenai kaedah ataupun inovasi yang telah saya hasilkan untuk membantu anak-anak murid pemulihan khas tahun 2 menguasai kemahiran suku kata KV. Inovasi saya telah diberi nama Petak Magic. Refleksi pengajaran yang lalu, terdapat beberapa orang murid pemulihan khas tidak menguasai kemahiran suku kata KV. Antara beberapa faktor yang telah dikenal pasti adalah yang pertama, murid dilihat cepat bosan dan mudah hilang tumpuan ketika dalam kelas. Yang kedua, murid mempunyai daya ingatan yang lemah. Dan yang ketiga, murid sangat kurang bermotivasi. Bagi fokus kajian, semasa mengkaji tentang bahan bantu mengajar yang boleh digunakan untuk meningkatkan keberkesanan penguasaan kemahiran suku kata KV, pengkaji mendapati bahawa penggunaan bahan bantu mengajar yang menarik sangat diberi galakan dalam kalangan pendidik untuk mengajar murid pemulihan. Selain itu, bahan bantu mengajar yang kreatif dan seronok perlu digunakan dalam kemahiran suku kata KV. Oleh itu, objektif kaedah inovasi yang telah saya hasilkan ialah objektif kajian yang pertama adalah untuk membantu murid pemulihan khas tahun 2 meningkatkan penguasaan kemahiran suku kata KV menggunakan Petak Magic. Yang kedua, menguji keberkesanan penggunaan Petak Magic untuk meningkatkan penguasaan kemahiran suku kata KV bagi murid pemulihan khas tahun 2. Dan yang ketiga, mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan dengan penggunaan Petak Magic. Kumpulan sasaran untuk kajian saya melibatkan 5 orang murid tahun 2 yang juga merupakan murid pemulihan khas di Sekolah Kebangsaan Pekan Telipuk, Tuaran Sabah. Mereka mempunyai ciri daya ingatan yang sangat lemah dan mudah rasa bosan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan dengan itu, bagi tindakan yang dijalankan, saya telah menghasilkan Petak Magic sebagai intervensi untuk meningkatkan penguasaan murid pemulihan khas dalam kemahiran suku kata KV. Seperti dalam kajian Lina binti Sumase 2009 yang membincangkan pendekatan teknik belajar sambil bermain mampu menarik minat murid untuk memperkembangkan diri mereka. Justru dalam bab ini, saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut tentang prosedur tindakan yang digunakan untuk menjalankan penyelidikan. Reka bentuk yang digunakan oleh saya adalah bersifat kualitatif yang diadaptasi oleh model Stephen Camis 1983. Yang pertama, mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid dalam menguasai kemahiran suku kata KV. Kedua, merancang satu strategi pembelajaran dengan menggunakan Petak Magic. Yang ketiga, melaksanakan tindakan dengan menggunakan Petak Magic berdasarkan perancangan yang telah dirancang. Dan yang keempat, membuat analisis berdasarkan pemerhatian hasil dapatan terhadap tindakan yang telah dilaksanakan. Tempoh pelaksanaan kajian tindakan dan intervensi ini adalah selama 4 minggu. Minggu pertama, saya menjalankan ujian pra dan memperkenalkan permainan Petak Magic kepada 5 orang murid pemulihan khas tahun 2. Pada minggu kedua, saya menggunakan Petak Magic sebagai aktiviti pengukuhan dalam kelas pemulihan dan murid akan menjawab soalan lembaran kerja yang telah disediakan. Pada minggu ketiga pula, saya menggunakan Petak Magic untuk interaksi pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti pengukuhan dalam kelas pemulihan. Kemudian, murid pemulihan akan menjawab soalan lembaran kerja yang disediakan. Dan pada minggu keempat, saya menjalankan ujian pos. Inilah Petak Magic yang telah saya hasilkan dengan menggunakan pakai pendekatan belajar sambil bermain dengan menggabungkan permainan ting-ting dan menggunakan unsur seni teknik resist untuk membantu murid menguasai kemahiran suku kata KV. Resist ialah teknik menghasilkan lukisan atau reka corak dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak bercampur antara satu sama lain seperti cat air dan lilin yang boleh digunakan sebagai penolakan warna. Dengan penggunaan teknik ini, murid akan berasa teruja dan seronok apabila melihat suku kata yang secara tiba-tiba muncul dari kertas lukisan kosong yang telah diwarnakan dengan warna air. Oleh sebab itu, pengkaji ataupun saya menamakan kaedah ini sebagai Petak Magic. Mari saya terangkan langkah-langkah penggunaan Petak Magic.
Langkah yang pertama, guru akan memperkenalkan dan menerangkan cara bermain petak magic. Langkah kedua, murid akan melompat mengikut bilangan nombor dadu yang telah dibaling. Langkah yang ketiga, murid mengambil kertas lukisan yang terdapat di bawah nombor yang telah dipijak dan menghabiskan lompatan sebelum ke meja. Langkah yang keempat, murid akan mewarnakan kertas lukisan dengan warna air. Hasilnya, suku kata Kevi akan timbul di kertas lukisan tersebut. Lihat betapa terujannya rakan-rakan yang lain apabila melihat suku kata timbul daripada hasil warna yang telah dilaksanakan oleh murid ini. Dan langkah terakhir, murid mengeja dan menyebut suku kata Kevi yang timbul. Tunjuk Liana. Z-E-Z-A. Berikut adalah pelaksanaan tindakan. Yang pertama adalah kaedah temu bual yang tidak berstruktur dijalankan untuk mengesan perasaan murid semasa belajar mata pelajaran Bahasa Melayu di kelas pemulihan. Yang kedua adalah ujian pra dan ujian pos yang dilaksanakan sebelum dan selepas penyelidikan dijalankan. Ujian pra dijalankan untuk mengetahui tahap penguasaan suku kata murid tahun 2 dan kedua-dua ujian tersebut akan mengguna pakai soalan yang sama serta keputusan hasil dari kedua-dua ujian ini digunakan untuk membuat perbandingan pencapaian murid mengenai penggunaan kaedah petak magic dalam meningkatkan penguasaan kemahiran suku kata Kevi. Seterusnya yang ketiga, soal selidik. Borang soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklum balas dan pandangan murid tentang penggunaan petak magic di dalam kelas pemulihan dengan menggunakan pakai skala Guttman, ya atau tidak. Berikut adalah soalan kajian yang pertama. Apakah tahap kelemahan murid pemulihan khas tahun 2 untuk penguasaan kemahiran suku kata Kevi? Berikut ialah graf bilangan jawapan yang betul dalam ujian pra. Terdapat 20 soalan yang disediakan dalam ujian pra. Murid 1 hanya berjaya menjawab 1 soalan dengan betul, murid 2 dan murid 3 sebanyak 2 jawapan yang betul, manakala murid 4 dapat menjawab 3 soalan dengan betul serta murid 5 hanya dapat menjawab 4 soalan dengan betul. Apabila guru menukarkan keputusan tersebut kepada peratus, mereka hanya mendapat markah sebanyak 5 hingga 20% sahaja. Data ini menunjukkan kelima orang murid pemulihan ini sangat lemah dalam penguasaan kemahiran suku kata Kevi. Soalan kedua, bagaimanakah penguasaan kemahiran suku kata Kevi dapat dipertingkatkan? Kemahiran suku kata Kevi dapat dipertingkatkan dengan menggunakan kaedah yang menarik dan sesuai dengan tahap kognitif dan kebolehan murid. Seperti yang saya sedia maklum, kelima orang murid ini suka bermain dan aktif. Justru, saya telah memikirkan kaedah yang sesuai dan berkait rapat dengan permainan dan pergerakan serta memasukkan unsur seni teknik resist dalam penghasilan kaedah yang dapat menarik minat murid untuk mengambil bahagian dalam PNP, iaitu bermain sambil belajar, dan kaedah tersebut telah diberi nama sebagai petak magic. Soalan kajian ketiga, sejauh manakah petak magic dapat meningkatkan penguasaan kemahiran suku kata Kevi bagi murid pemulihan khas tahun 2? Sebelum itu, pengkaji ataupun saya telah menemu bual murid untuk bertanya perasaan mereka setelah menggunakan petak magic. Melalui hasil temu bual tersebut, didapati mereka sangat teruja dan berasa seronok kerana penggunaan petak magic dalam pembelajaran memberi peluang untuk bermain sambil mempelajari kemahiran suku kata Kevi. Dan berikut adalah menunjukkan peratus kemahiran yang dikuasai dalam ujian pos dan ujian pra. Perbezaan peningkatan peratus menunjukkan keputusan yang sangat ketara hasil penggunaan petak magic bagi membantu murid menguasai kemahiran suku kata Kevi. Sebagai refleksi, saya mendapati bahawa kelima-lima orang murid pemulihan khas tahun 2 yang pada mulanya amat lemah dalam penguasaan kemahiran suku kata Kevi kini telah menunjukkan peningkatan yang sangat ketara hasil daripada penggunaan kaedah dan intervensi petak magic. Sebagai cadangan dan tindakan susulan, yang pertama, saya akan meluaskan skop kajian kepada kemahiran yang lebih sukar. Yang kedua, saya ingin menyebar luas penggunaan petak magic yang boleh diaplikasikan kepada murid selain murid pemulihan khas. Dan yang ketiga, saya akan menggunakan sampel kajian yang lebih ramai. Sekian daripada saya, Cikgu Win. Terima kasih.